Kalau let's say Budi nak tahu macam mana nak tahu ingredients, tengok daripada atas sampai bawah. Yang ke atas sekali tu yang paling banyak. Yang bawah sekali tu paling sikit. Biarlah pemakanan anak kita tu lengkap, normal, cukup semua benda, protein, karbohidrat, semua benda lah. Kita punya veggie, protein, karbohidrat, vitamins. Fat penting. You know, not enough fat will make people sad. So you need some fat to make you happy. So fat keluarkan hormon-hormon happy. Yes. Orang kata kalau kita ni niat dan direction kita memang nak cari rezeki, memang nak ada sesuatu, orang kata tiang goal jangan ubah. Kita tukar strategi. So strategi Dr. Shah pun tukar lah. Instead of continue with my clinic, kita benda macam biasa, cuma kita tukarkan produk pula. But at the same time jangan lupa enjoy life. Enjoy, because hidup ni kejap je. Betul. Life is so short. YOLO. Only life once. Apa yang saya nak perjuangkan ialah, kalau boleh saya nak semua orang meninggal dapat dengar 2 kali syahadah tu supaya dia boleh bercakap 2 kali syahadah. So sorry adik sikit. Tapi itu memang betul. Date I boleh cakap lah, I'm a singer-songwriter. And itulah I write songs, and I'm also a TV producer for children's travelogue, and sekarang working on our animation lah. Biar jauh ku tetap menunggumu hati ini, sememang kau miliki, biarpun berbatu walaupun merindu. Biar waktu mengobati hati, kan kau setia menanti. Okay, hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kalau sebelum ni kita panggil Preka Fashion, penyanyi, pelakon. Kali ini kita ada pakar sakit telinga guys dekat studio kita bersama dengan Dr. Shasa. Beliau sebut boleh guys, bukan setakat pakar telinga saja, tapi beliau juga seorang penyanyi. Apa lagi, dia merupakan founder untuk 2 produk yang kita akan ceritakan dalam podcast kali ini. Dan mungkin ada something yang kita akan dengar lah daripada Dr. Shasa mungkin tentang sakit telinga. Tadi dia cakap masa berjumpa Budi tadi, tak semestinya kita boleh mendengar itu telinga kita elok. Kan? Doktor, hari yang kedua ya kita berpuasa. Ramadan. So macam mana setakat ini? So far hari ni baru rasa penat sikit, tapi still alhamdulillah mampulah nak bekerja macam biasa. Kehidupan Dr. Shasa ni pastinya sibuk lah. Sebab dia ada benda nak kena kejar ni. Betul. Dia ada anak berapa orang? Anak ada 2 orang. Anak 2 orang. Yang sulung? Sulung 8 tahun, yang kecil tu 3 tahun. Jadi kita tengoklah usia-usia dekat Instagram Dr. Shasa ni. Wah, sibuk. Dia juga suka travel. Yes, I love travelling. And I actually kena travel juga sebab saya ada 7 branch di Semenanjung. So memang kena travel tu macam part of my life lah. Untuk check team semua kan. Elok saja kita orang kata berkenalan lah dengan Dr. Shasa. Ini pun kali pertama kita jumpa kan? Betul. Jadinya boleh cerita sedikit lah latar belakang macam mana? Kepakaran saya sebenarnya memang seorang audiologist, membantu orang-orang kanak-kanak sampai dewasa yang ada masalah pendengaran, masalah vertigo yang macam pening tu, bilik berbusing ataupun telinga berdesing. Itu kepakaran saya. Tapi saya banyak, macam tadilah Budi cakap, saya banyak tu benda yang saya buat kan. Sebenarnya saya daripada kecil memang ahli tunas budaya, tourism. So saya memang suka menari, menyanyi, berlakon. Semua tu memang daripada kecil lah. So alhamdulillah to date I boleh cakap lah I'm a singer-songwriter, and itulah I write songs, and I'm also a TV producer for children's travelogue, and sekarang working on our animation lah. Latar belakang pendidikan pun kita nak tahu juga. Okay, saya graduate sebagai seorang audiologist di UCL London. Lepas tu saya buat doctorate di Nova Southeastern University di Florida. So basically memang kat Malaysia belajar, lepas tu buat A-levels, lepas tu terus fly ke UK, lepas tu buat my doctorate the US University, lepas tu balik Malaysia kerja, lepas tu gatal buka lah bisnes. Bisnes pun bukan calang-calang. Sekarang ni musim anime tengah naik
kan? Kita tengok banyak orang sekali produk-produk baru ataupun karakter-karakter baru yang telah diciptakan yang akan disiarkan dekat televisyen. Actually yang dah ditayangkan ni ialah kita punya animation Kembara Hutan. Kembara Hutan. Yes. Ula-uli is my new venture which is kids wellness, which is supplement and also body wellness. So Ola dan Oli merupakan produk. Correct. Tapi menggunakan karakter anime yang doktor cakap tadi, dia punya trademark dia dipakai alat pendengaran. Yes, correct. So itu adalah apa nama watak tu? Nama dia memang Utan sebab nama dia memang Utan. orang hutan. Sebab dulu macam ni, I have always Dr. Shasha ni sebenarnya macam jiwa macam kanak-kanak. So macam bila kita tengok sesuatu tu macam bestnya kalau kita kartunkan, ada karakter for hearing impaired, autism dan sebagainya. So Kembara Hutan ni was born from actually I was thinking macam mana nak jadikan role model kepada kanak-kanak ni. Jadikan hero. Kita carilah orang hutan, orang yang tak ada telinga kan. So itulah beginningnya. Lepas tu last dia jadi mascot. Lepas tu kita animation kan dia. Lepas tu seronok lah pula kita buat something yang lebih besar daripada fokus on hearing impaired. So kita buat lah macam hutan ni special, dia boleh dapat information. So kita boleh empower budak-budak yang ada masalah pendengaran, and also budak-budak anak-anak lain pun boleh enjoy sekali. So basically itulah perjuangan Jom Kembara Hutan sebenarnya. Untuk awareness and also untuk fun. Okey doktor, dalam banyak-banyak haiwan, dalam banyak binatang, kenapa memilih orang hutan sebagai satu karakter ataupun haiwan yang dekat dengan kanak-kanak? Sedangkan kalau kita tengok balik lah, kalau saya sendiri pun jumpa orang hutan, saya takut. Betul. kalau nakkan lagi kanak-kanak kan. So macam mana doktor connect dengan orang hutan dengan kanak-kanak tu sendiri? Sebab mungkin Shasha tengah cari satu animal yang memang orang kata senang nak tunjuk dia ada telinga. That was the beginning. And sebab Dr. Shasha pernah terpaksa, bukan macam I have to go to Sabah to see hospitals to fit some of the hearing aids for school dekat hospital. So dekat Sandakan satu hari pergi ke Sepilok. So tengoklah, pergilah tengok orang hutan punya sanctuary. Macam macam best je kita pakai orang hutan ni. So that was the beginning. Tak terfikir pula takut ke tidak. Tapi Shasha suka benda-benda niche. Pendengaran audiologist ni satu niche. And Shasha rasa macam maybe I want to find yang binatang-binatang yang extinct. So kita punya main character semua binatang-binatang yang nak pupus. Orang hutan, kucing hutan, apa nama dia, turtles. So Shasha suka benda-benda yang macam maksud dia lebih dalam lah. So that's why I decided orang hutan. Satu, dia telinga sebab boleh pakai hearing aids. Nombor dua, sebab I think orang hutan melambangkan Malaysia. So mungkin jiwa patriotism tu tak lari. So Shasha cuba campurkan semua benda yang I desire. Itulah jadinya orang hutan. Sekarang baru kita faham di sebalik itu ada kesedaran juga penjagaan telinga dan juga pendengaran kan. Sebab kadang-kadang benda ni something yang bagi Budi agak menarik untuk dibincangkan kan. Sebab kadang-kadang orang kata macam Budi sendiri tadi cakap, bila doktor suruh aku peksa sedangkan aku boleh dengar kot. Kan? Katanya Azhari tak tentu juga kan. So boleh ceritakan sedikit. Untuk dalam keadaan saya orang normal yang boleh mendengar, kenapa perlu adanya pentingnya kesihatan telinga dan pendengaran ni bagi doktor, macam mana? Kalau ikutkan kita selalu check mata kan, sebab kita nak nampak clear. Itu normal. Betul. Tapi sama juga dengan telinga, sebab ini adalah apa yang kata deria-deria yang kita dilahirkan with. So kalau boleh kita nak dengar sampai akhir hayat kita. Kalau boleh kita ni dah deep sikit lah. Macam for Shasha, macam one of my orang kata apa yang Shasha nak perjuangkan ialah kalau boleh semua orang meninggal dapat dengar 2 kali syahadah tu supaya dia boleh bercakap 2 kali syahadah. So sorry deep sikit. Tapi itu memang betul yang macam pentingnya pendengaran ni sebab kita nak dengar sampai akhir hayat kita. And the other thing is that macam pendengaran ni tak macam mata. Mata ni you nampak atau tak nampak. Pendengaran ni sebab dia punya frekuensi tu besar sangat, kadang-kadang you boleh kehilangan sedikit frekuensi. Tanpa kita sedari? Tanpa kita sedari, sebab dia hilang dia macam wear and tear. So dia hilang sikit. Kita tak sedar pun. Macam tahu-tahu macam kenapa TV ni macam cakap tak clear, tapi sebenarnya kita yang tak dengar clear.
So it's not the other way around kan. So selalunya orang akan salahkan orang lain dulu, baru macam sebenarnya aku something wrong with me. Ear, right? So sebab tu Dr. Syazra nak sangat ramai orang test pendengaran. Just test and then monitor dari situ. Sebab kadang-kadang kita tak sedar yang kita dah start pun ada masalah pendengaran. And zaman sekarang ni sebab kita duduk dengan dunia yang penuh dengan bunyi, dunia hiburan dan sebagainya. It's not just macam orang yang kerja kat tempat bising. Yalah, kita dengar pun muzik macam mana kan, trash, rock kan. Exactly. Dengan dia punya volume tu, kalau guna macam Samsung kan dia ada macam ini tahap dia bagi amaran tau. Dia bagi amaran. Ini kalau melebihi tahap ni jaga-jaga Tapi itu yang kita nak. Habis volume rapat je. Kita pergi sebaik mungkin kan. Orang kata sekuat mungkin. Sebab apa tau? Sebab music bukan music ni bukan bunyi, kalau English kita panggil noise lah kan. Bahasa Melayu juga apa bunyi macam bunyi tak best kan. Macam bukan bunyi bising. Music bukan bunyi bising. Lagi kita feel, lagi kita nak kuat. Tapi sebenarnya itu bila lagi kuat, lagi damage lah pendengaran kita. Tapi kalau macam kita dengar bunyi drilling, macam orang tengah ketuk-ketuk kan, kuat sikit itu ada satu macam pencemaran bagi kita pencemaran. Tapi sama je level dia. Kalau melebihi 80 dB, 80 dB lebih daripada 80 dB dah consider as dangerous decibel. Decibel yang berbahaya. Tapi like I said lah, kalau music lagi tinggi, lagi power, lagi best kan. Tapi kalau tapi kesan dia sama je dengan bunyi bising. So sebab tu kalau Dr. Syazra boleh kalau boleh nak advice, kalau you kerja dekat keadaan yang memang sentiasa mendengar bunyi, macam musician, pekerja kilang, pergilah test telinga. Kena tahu sebab itu sebenarnya especially musician, telinga kita tu aset kita. Ya, betul. So ada dua ni je, tak ada ganti. Betul. So kalau boleh kita kena jaga pendengaran kita. Kalau boleh kita protect lah pendengaran kita. Menarik. Okay. Misal katalah something wrong dengan telinga Budi kan. Bila kita sedar. InsyaAllah tak. Bila dah sedar kan. Macam mana kita nak pergi jumpa doktor tu? Okay. Sebab macam Dr. Syazra ada my own practice called Ear-to-State Hearing and Balance Center. So kita ada dekat mana? Dekat Taman Tun, Shah Alam, ada Baru, banyak cawangan. Johor. Ada. Kita ada tujuh cawangan. Boleh jumpa kami audiologist untuk buat ujian pendengaran. So macam kita orang buat ujian saringan percuma. So datang je lah buat saringan. Ujian saringan guys. Saringan macam COVID. Macam COVID. So macam mana dia punya ujian tu, kita something yang interesting secara ringkas. Step by step tentang rawatan dan juga pencegahan ni. Kalau kita buat ujian, Dr. Syazra cerita sikit lah bila bayi dilahirkan, selalu kita akan buat ujian saringan. Sebab kita nak supaya kita jangan, orang kata jangan terlepas lah. Sebab dia simple je, tak ada input masuk, tak ada output keluar. Itu so maksudnya kalau macam tu ada something wrong dengan baby tu. Something wrong with the ear lah. So kita boleh buat, orang kata sebab kita dah buat diagnostik, kita dah check awal kan. So kita boleh lah bagi ubat awal ataupun treatment awal. Boleh bagi hearing aids ke, cochlear implant ke. Lepas tu kalau let's say kita yang macam kita dah dilahirkan dengan pendengaran yang normal, so ujian dia apa yang kita nak tahu ialah kita kena buat ujian daripada 250 Hz sampai 8000. Sebab pertuturan tu sampai situ je. Tapi macam besar bising, kan. Bising nanti. Tak bising. Kita nak cari bunyi yang paling soft kita boleh dengar. So itulah kita buat ujian tu. Bila dengar, kita picit button. Dengar, picit button. So nanti kita akan ada satu graf yang menunjukkan, ini pendengaran kita. So kalau between 0 to 20 decibel, normal lah tu. So yang itulah yang kita nak buat bila kita jumpa audiologist. Tapi basically kita akan test macam tu sampai tua lah kita akan test. So nanti di situlah kita nak tengok. Itulah sebabnya Dr. Syazra cakap kalau boleh datang buat test, kita tahu apa level pendengaran kita. Kalau kita dah start ada masalah pendengaran, kita start lah kena pakai PPE ke, kena jagalah pendengaran. Sebaik-baiknya jaga je lah daripada kecil sebab dia wear and tear. So macam ada juga patient Dr. Syah yang datang tanya, sebenarnya dulu je saya pergi club, tapi sekarang dah tak. Tapi sebenarnya dia accumulation. Efek daripada dulu lagi. Dia efek daripada kita kecil.
So WHO dia mengatakan ramai sangat orang yang ada masalah pendengaran dari usia muda sekarang sebab penggunaan iPhone, iPod dan sebagainya lah. So lepas dah buat ujian pendengaran, kalau ada masalah pendengaran dan kita akan advise pakai hearing aids ke, cochlear implant ke dan sebagainya. Tapi kan Budi tahu tak apa yang paling orang tak suka sekali bila ada masalah pendengaran? Kenapa bunyi berdesing. Bunyi berdesing? Yang macam nying. Kenapa tu? Masa dia tak, bila kita ada masalah pendengaran, kadang-kadang kita akan dapat bunyi macam tu. Bunyi berdesing tu. Berdesing tu. Dia datang sendiri. Sebab apa tahu? Sebab otak kita dah tak dengar bunyi macam biasa. So dia keluarkan satu lagi bunyi, iaitu telinga, kita panggil dia tinnitus. So pendengaran kita ni memang efek dia adalah dia keluarkan simptom lain. Itu kalau let's say pendengar-pendengar Budi, kalau let's say macam dengar bunyi berdesing tu, jangan risau, pergi buat ujian pendengaran. Yang bunyi berdengung tu lain cerita. Berdengung ke, berdesing ke, berdenging. Sama? Itulah. Itulah bunyi tinnitus. Ini bahaya ni. Aku pernah melaluinya, guys. InsyaAllah tak ada apa-apa lah, Budi. Okay, doktor. Kita tutup seketika tentang benda yang menarik bagi saya tu. Masalah pendengaran sebab saya pun kena baca lah benda tu. Kena tengok secara ataupun jumpa dengan doktor sendiri nak check kan, sebab saya memang bunyi dan seharian saya tu memang yalah, tengoklah keadaan sekarang. Kalau doktor boleh ukur saya dengan headphone sendiri, mungkin doktor kata ni kuat ni. So far okay. So kalau okay ni okay. Ni kat sini okay. 10 hari bulan April nanti akan dilancarkan satu produk yang mana doktor sendiri akan terangkan. Boleh ceritakan sedikit lah. Okay, untuk 10 hari bulan 4 ni kita ada basically kita akan launchkan satu kempen baru dinamakan Kids Safe Travel. So Kids Safe Travel ni of course dia satu kempen yang kita bekerjasama dengan tourism. Alhamdulillah YB Nancy agree to come and join us on this Sunday. So kita akan live stream. Kalau ada siapa yang interested nak tahu, kita ada kita ada forum bersama YB dengan insyaAllah dengan Vishanti, dengan CEO of KTMB and hopefully AirAsia juga. So kita akan cakap pasal safe travel for kids. Sebab sekarang ni kita dah masuk endemik kan. So semua orang nak bekerja macam normal, kalau boleh nak bawa anak-anak balik kampung raya, nak balik kampung. Sekarang ni pun mungkin dah balik kampung dah kan. So kita nak orang balik kampung dengan selamat. So maksudnya dengan selamat tu maksudnya dari 360 degrees holistic. Kena make sure immune system power, kenalah make sure SOP to follow. So basically itulah kempen yang kita nak launch bersama-sama. Tapi kita yang menganjurkannya ialah Ola and Oli, company Dr. Syah lah. So Ola and Oli macam Dr. Syah cakap tadi ialah satu company. Kita sekarang ada supplement dan juga well-being. So kita ada sunblock, kita ada immune booster. So these are the dua produk yang Dr. Syah tengah push sekarang ni. So actually kan Ola and Oli ni dilahirkan sebab telinga juga. Sebab banyak studies menunjukkan penyakit COVID-19 ni boleh menyebabkan masalah pendengaran. So sebab itulah Dr. Syah macam I need to start something yang prevention. So lahirlah immune booster kita, which is Super Ola Immune Booster under Ola and Oli. So itulah. Itu pil ke apa? Dia chewable chocolate. Chewable chocolate macam macam boleh kunyah Boleh kunyah, rasa macam Horlicks. Sesuai untuk kanak-kanak. Memang sesuai untuk kanak-kanak. Memang kita macam Dr. Syah actually buat sebab anak Dr. Syah yang 3 tahun tu, ya Allah susahnya nak makan ubat. Apa-apa pun bagilah benda pun dia tak nak, gamis ke apa. So Dr. Syah buatlah Randy ni sekali dia suka, and alhamdulillah sihat sampai sekarang. So itu pun kena COVID tapi macam 1 hari je demam. The rest is fine. So cepat dia punya recovery sebab immune system dia alhamdulillah power lah Dr. Syah rasa. So that is what we kita nak push for this on the 10th. Kita akan lancarkan di KLJCC. Kita ada kempen tu mula dengan forum, lepas tu kita ada buka puasa, kita ada juga anak yatim lah hari tu nanti. So start pukul apa tu? Kita start pukul YB akan datang pukul 5.30. Kita akan terus sambung lah. Lepas tu lepas 5.30 tu kita akan ada of course lah ucapan macam biasa, and then terus masuk ke forum untuk membincangkan kids safe travel in Malaysia
for orang yang daripada luar dan juga untuk kita lah Malaysians. Untuk penonton-penonton kita yang tak dapat datang kan, mungkin ada saluran mana yang boleh mereka tonton? So boleh follow Ola and Oli punya Facebook akan ditayangkan secara live? Yes, kita akan tayangkan secara live. Kalau ada sesiapa yang mama and papa yang nak tanya soalan ke, bolehlah tanya dekat platform Ola and Oli punya page. Facebook lah. Facebook guys, kena like, kena cari dulu dekat Facebook dan jangan lupa untuk like lah. Dan nanti akan ada siaran langsung dekat situ. You guys boleh share, mana tahu kan ini berguna untuk informasi kepada semua ibu bapa dan siapa saja di luar sana lah. Betul. So apa yang membuatkan macam datang idea untuk buat kempen seperti ini? Sebab kadang-kadang kita terlupa kita nak jaga diri kita je masa travel. Kita nak buat kempen ni, kita kena walk the talk, right? So Dr. Shasha baru balik dari Dubai and also Langkawi. Sebab nampak dekat IG tu nampak lah. Sebab macam kalau Dr. Shasha nak promote kempen ni, I have to go through it first. So Alhamdulillah macam kita dah go through the whole process, travel locally, travel internationally. So memang definitely one of the reasons, I just love travel to begin with, and also kita punya travel log tu, Jom Kembara Hutan tu, kita travel satu Malaysia, Alhamdulillah dengan selamat. Simple je, kita make sure semua orang immune system kena tingkatkan dengan immune booster. Make sure kita jaga SOP. Basically sebenarnya for me that's simple lah. So kita ada 3 jenis immune. Kita ada innate immune system yang kita dilahirkan, kita ada passive, kita ada active. So untuk anak-anak yang dah boleh pakai, yang dah boleh ada vaksin, Dr. Shasha memang ambil lah vaksin tu sebab dia melengkapkan yang pasif. And then kalau boleh yang aktif, and then yang pasif tu kita makan macam Dr. Shasha akan bagi tahu semua orang makanlah support immune booster sebab I formulated it with formulator. So kita tahu memang ingredient ni memang khusus untuk menaikkan immune system. So and then of course penjagaan biasalah, pakai ikut SOP and everything. Alhamdulillah kita go through senang, boleh travel, tak adalah macam risau sangat. So basically that's the reason why I want Dr. Shasha rasa macam kita boleh buat benda ni, kita boleh kembali normal. Masa dekat Dubai macam tak ada COVID, semua benda normal, orang pergi kerja, betul. Airport dia sangat lively. Kita bila pula macam tu InsyaAllah lah dah sekarang ni kita dah pun masuk dalam endemik. Tapi orang kata kita tak boleh alpa lah, tak boleh macam dah endemik, dah boleh jalan-jalan. Tapi kita tak boleh lupa yang macam kita still kena jaga diri kita dan juga orang lain. Sebab tu kita kena masih ikut semua, orang kata ikut SOP. Kalau boleh immune system pun kena jaga. So itulah sebabnya Dr. Shasha rasa macam kita kena memperkuatkan lagi dengan kempen ni. Sebab kalau kita ni manusia cepat lupa. Lepas tu kita excited, kita lupa. So kalau kita ingat, kita constantly ingat masyarakat, itulah Dr. Shasha really want to ingatkan masyarakat, be with me, let's continue enjoy life like normal, tapi ingat kita punya benda-benda yang kita kena jaga sebab SOP, kuatkan immune system, makan makanan yang lengkap, macam itulah. Satu kempen yang bagus sebenarnya apabila kita tengok badan-badan dan juga organisasi yang terlibat sama dalam menjayakan kempen ini. Kalau kita tengok ada AirAsia dekat situ. Siapa lagi doktor? Kita jemput insyaAllah AirAsia, yang ada AirAsia, KTMB ada pengangkutan dengan YB Nancy. Kita invite kita punya influencer Vishanti, sebab dia juga traveller, and also dia pun seorang ibu yang ramai anak, bawa anak dia jalan semua kan. So kita nak sharing daripada semua pihak lah. Kalau boleh, of course lah Dr. Shasha kalau dapat hotelier pun best, tapi penuh lah pula kan atas stage tu. So Alhamdulillah kita dapat orang-orang yang penting. Macam kalau KTMB dia banyak kepada local travel kan. Kalau macam so mungkin apa yang melibatkan KTMB dan juga AirAsia, adakah kempen ini akan ditampal dekat poster dekat sana ataupun macam mana? Kita tunggu dan lihat, kita launch dulu, masa kita tengok macam mana. Tapi so far Alhamdulillah kita dapat banyak support daripada banyak pihak lah. So hari Ahad ni baru kita boleh reveal yang lain lah. Sebab kalau boleh Dr. Shasha really want to push for this, because kita dah keluar Jom Kembara Hutan, kita dah travel, kita dah keluar 13 episod, kita travel satu Malaysia, banyak sangat tempat-tempat best kat Malaysia ni, and sayang kalau kita tak jaga SME kita yang memberikan contribution kepada tourism Malaysia. Sebab kita punya orang kata
Malaysia ni, tourism ni sangat penting untuk ekonomi Malaysia. So kalau boleh kita boleh continue masakkan kita punya ekosistem tourism ni balik, hidupkan balik. Tapi nak hidupkan juga supaya ekonomi balik ke pulih. Tapi at the same time kita kena jaga diri kita. Kena jaga semualah 360 degrees. Begitu. So untuk kempen ini saja, mungkin ada tempoh masa yang tertentu ataupun penglibatan orang ramai, khususnya kita nak dia orang sedar, itu satu. Mungkin ada yang mereka perlu lakukan ataupun ada promo di sebalik itu, peraduan ke macam mana, boleh reveal ke macam mana? Actually kan sebenarnya sebab kita buat Ola-Oli ni sekali dengan Kembarutan, dengan Jom Kembarutan. So Jom Kembarutan kita ada banyak karakter-karakter menarik sebab setiap kali kita pergi negeri, dia collect, dia kena save satu animal, which is animation lah. Satu negeri satu setiap haiwan. Negeri ada satu haiwan. Tapi untuk promote kita nak promote imunisasi kan. So apa yang kita buat ialah kalau kumpul 7 karakter dalam Ola and Oli ni, Jom Kembarutan, from your purchase of any of Ola-Oli ni products. So kita ada utan, kita ada utan, hariri ni harimau, dofi, dolphin. Oh, ada nama tertentu. Dia sebab dia ni semua ada karakter masing-masing kan. Molo si kuda, lila si kucing, dugong and selado which is seladang. So cukup 7 ni diorang dapat be in the running to win Thermomix ataupun yang leasing ataupun RM1,000 ataupun kasut si Pella. So kita memang nak encourage Thermomix guys, RM8,000 menjadi rebutan ibu-ibu di luar sana. Itulah, sekarang ni betul-betul pandai Dr. Sasha honestly Dr. Sasha nak cuba buat benda praktikal because Thermomix ni menyenangkan orang lah, nak raya kan, menjadi rebutan. Siapa tak nak. So kalau dapat cukup 7 ni, you'll be in the running to win any of those prizes. Itulah peraduan dia yang akan dilancarkan nanti. Yes, so kita lancarkan juga hari Ahad ni. So basically to encourage more parents to actually get immune system, boost immunity for your kids. So itulah kita punya, orang kata, perjuangan other than perjuangan Sasha yang lain, iaitu pendedahan alat bantu dengar on orangutan kita ni, dan lain-lain. So memang basically fokus immune boosting. So you guys yang nak rebut Thermomix, apa lagi? Tengoklah live secara langsung dekat Facebook mana? Ola and Ola Oli. dan Oli. Yes. Korang kena follow guys. Ola dan Oli. Boleh. Harapan lagi sekali untuk kempen ini, harapan daripada Dr. Sasha sebagai founder untuk produk ini. Apakah harapannya? Harapan Dr. Shah simple je. Basically I want everyone to go back to normal. Biarlah kita masuk dalam, orang kata, alam endemik ni dengan selamat, and more people get to, orang kata, dapat balik ekonomi pulih balik, semua orang dapat enjoy life normal, boleh balik kampung. But at the same time kita janganlah spread the kata virus. Sebab virus ni banyak, bukan virus COVID je kan. So kalau boleh kita nak continue sihat, I think pakai mask, penggunaan dengan penjarakan sosial, semua ni adalah satu amalan yang sihat sebenarnya. Basuh tangan and all that kan, satu amalan yang sihat supaya kita boleh elakkan benda-benda macam HFMD, normal flu and what not. So kalau boleh kita maintain those kind of exercises, and then at the same time naikkan immune system supaya kita menjadi, orang kata, manusia yang lebih sihat. But at the same time jangan lupa enjoy life. Enjoy because hidup ni kejap je. Betul. Life is so short. YOLO. Only life once. So Doktor, sejauh mana pandemik COVID-19 ni memberi kesan terhadap doktor? Sebab tadi doktor ada bagi hint sedikit tentang segala idea, segala apa yang saya buat hari ni adalah kesan daripada COVID-19. Betul sebab ramai, macam Budi sendiri pun memang banyak lah kalau nak cerita pasal kesan daripada COVID yang kita berkurung dekat rumah tu selama 2 tahun doktor? Almost 2 years. I mean 2 years and a bit. Contohnya apa yang kita lihat hari ni lah. Sebenarnya bilik ni, studio ni adalah merupakan store di mana saya simpan barang. Kan saya kan blogger, pergi event, adalah sedikit goodies kan. T-shirt lah yang saya dapat daripada event tu. So saya kumpul, saya jenis yang suka kumpul. So lepas kumpul saya bagi ke orang. Jadinya bilik ni penuh lah sepanjang, orang kata 15 tahun saya jadi blogger. Doktor, 2007 saya jadi blogger, memang banyak lah kan. So setiap tahun ada juga saya bagi ke orang. Saya buat party, saya buat event, saya bagi ke orang. Inilah kesannya. Dan juga podcast ni
adalah hasil daripada COVID tu sendiri. Betul. Saya rasa kalau aku tak ada COVID ni, aku sibuk dengan dunia ni kan. Sebab masa COVID kan kita duduk rumah je. So aku nak buat apa lagi dekat studio ni kan? Why not buat podcast? Sebab dekat YouTube melambat lah Indon YouTubers sana buat podcast. So kita cuba benda yang baru. Saya nak berlatih saya bercakap, kan saya ada masalah gagap sikit kan. So saya nak ini nak berlatih bertutur ni sebenarnya. Nak membina keyakinan diri lah maksudnya. Saya kurang keyakinan diri. Saya ni jenis apa doktor? Nasib baik di depan saya ni pakar telinga Kalau psikologi tak tahulah kan. Saya jenis macam ni. Saya jenis macam kadang-kadang ada sedikit je macam orang trigger, macam dia macam hina saya. Kau gagap, kau tak boleh jadi blogger lah, kau tak payah jadi YouTuber lah, kau boleh pencen lah. Itu kadang-kadang dia boleh macam masuk dalam hati kita, walaupun kita ni benteng pertahanan kita tebal jugalah, macam tebalkan telinga, lantak engkau nak cakap apa kan. Tapi kadang-kadang dia kadang-kadang kita tengah mandi ke, kita tengah ni teringat teringat juga benda tu. Jadinya banyak macam memberi kesan juga. Macam saya doktor. Masih baik dia doktor telinga. Dari segi psikologi doktor. Actually kita ni manusia. Kita ada hati kan, Allah bagi kita hati, mata dan telinga. So kalau telinga berfungsi, kadang-kadang boleh masuk ke hati. Betul tak? Itu maksudnya kita normal ya? Kita normal sebab normal. Kita ada hati dan perasaan. Betul. Tapi of course lah macam kadang-kadang bila kita tu kata kena choose who your circle is kan. So kalau orang yang kita di dalam kalangan orang positif, kita pun positif. Betul? Kalau orang akan bercakap, tak kisah. Lagi famous, lagi banyak orang bercakap. So kalau orang cakap, founder guys. Ini kata-kata founder guys. Itu biasa. Alah Budi, I'm sure you are getting, you only get that because you are famous and you are amazing. So it's okay. Tapi of course lah, manusia takkan tak ada terasa kan. Tapi itulah alhamdulillah, answering your question, banyaklah MCO ni mengubah Dr. Shasha punya arah hidup. So of course sebagai seorang audiologist, itulah orang kata that's my bread and butter. Perjuangan Dr. Shah ialah masyarakat yang ada masalah pendengaran, vertigo, tinnitus. Tapi masa MCO tu memang tak boleh nak jumpa patient tak boleh datang. Kita bukannya macam boleh buat teleterapi. Kita patient kena datang kena datang klinik, kena buat ujian pendengaran dalam bilik kedap bunyi macam ni, yang ada all this apa nama dia, equipment, baru kita boleh dapatkan dia punya level of hearing. So lamalah kita stuck. So Dr. Shah buat macam-macam lah. Kita buat klinik tutup. Klinik tutup. Sebab kita bukan klinik biasa. Sebab kita memang niche kan, telinga pendengaran. So alhamdulillah kita back to normal. Tapi masa kekosongan tu kan wujud. So apa nak buat ni? Gaji nak kena bayar, semua benda nak kena bayar, sewa kena bayar. So Dr. Shasha macam tak boleh stress sangat. Apa yang Dr. Shah suka buat ialah, of course, I like writing songs, I like singing. So lagu Jom Kembarutan tu semua Dr. Shah buat masa tu. So alhamdulillah, kita ni manusia, kita adapt kan. So Dr. Shah keluarkanlah ilham baru, benda-benda yang dah lama terbuku dalam hati. So itulah masanya lagu. Itulah. So itulah penyebabnya datanglah kata benda-benda baru. Ada immune, kita punya Olain Oli. Sebenarnya Olain Oli ni macam jiwa Dr. Shah ni memang yang jiwa kanak-kanak. Sebab itulah keluar produk-produk kanak-kanak, cerita kanak-kanak, produk kanak-kanak, because I love kids stuff. Macam kalau boleh sampai bila nak jadi Toys R Us kid. Kan kalau dulu masa kecil kan saya tengok iklan Toys R Us kid, nak jadi Toys R Us kid ni sampai ketua rupanya. So itulah time itulah lahirnya benda-benda yang terpendam di dalam hati. So itulah efeknya kepada Syah masa MCO. Macam Budi, bila orang cakap sesuatu je kita rasa terasa kan. So macam masa tu Dr. Shah masih terasa kalau I cannot bayar gaji, I rasa macam sangat failure. So macam kita sebagai founder ni macam kalau boleh tak nak malu kan. Ataupun buang kerja ke, tutup company ke, tutup I tak boleh. That's like the last thing I want to think of. So I have to be creative. Kreatif keluarlah ilhamnya jadi Olain Oli ni dengan animation. Rezeki Dr. Shah datang, berubahlah arah dia. Tapi orang kata kalau kita ni niat dan direction kita memang nak cari rezeki, memang nak ada sesuatu, orang kata tiang goal jangan ubah, kita tukar strategi.
So strategi Dr. Syah pun tukar lah. Instead of continue with my clinic, kita benda macam biasa, cuma kita tukarkan produk pula. So itu je lah basically. For me simple je. In any situation, kalau tiba-tiba kena MCO lain sekali, apa yang Dr. Syah kena buat? Takkanlah tak nak bayar gaji kan? Takkan yang dah ada ni tak ada income. So kita ubah strategi. Begitulah MCO telah mengajar Dr. Syah adapt dengan keadaan yang kata pelik-pelik. Keluarlah benda-benda yang macam Dr. Syah ni semua benda nak buat. Tapi sebenarnya dia lahir daripada time yang kekosongan tu banyak. Macam lagu My Own Single tu, lagu tu dah buat 10 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun? Tapi tak pernah. Apa tajuk dia? Biar Jauh. Biar Jauh. Kita nak dengar. Singer-songwriter guys. Dia kena nyanyi. Dia datang sini, dia nak kena nyanyi. Okay, sikit. Ramadan. Dia dekat YouTube ada? Ada dekat YouTube ada. InsyaAllah lepas raya kita keluarkan music video. Tapi itulah balik kepada cerita. Pandai nak tukar tajuk. Kita nak suruh nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Kita nak dengar suara ni. Alamak, okay, secara live Okay. Sikit. Nak nyanyi ke? Mesti wajib. Alamak, nervous. Wajib kan Azhari? Azhari ada ni. Okay. Alamak, kita nyanyi part mana kita nyanyi part chorus Biar jauh ku tetap menunggumu hati ini, sememang kau miliki biarpun berbatu walaupun merindu. Biar waktu mengobati hati, kan kau setia menanti. Wow. Lagu tu doktor sendiri yang ubah? Yes, saya yang tulis dan buat. Tak sangka ada bakat. Ada bakat nyanyian sebenarnya. Terima kasih. First time dengar ni. Lagu tu pun sebab MCO. Kita keluarkan sebab lagu tu Biar Jauh kan. So one of my staff dia. Apa message sebenarnya? Sebenarnya message dia it's okay to be far from your loved ones. My staff tu kahwin masa MCO. Dia kahwin through online. Husband dia masih lagi dekat New Zealand sampai sekarang. Masih lagi. Masih tak jumpa jasad. Yes, jangan cakap tu. Masih maksudnya, belum orang kata belum lagi jumpa dah 2 tahun. Secara maya lah kalau jumpa pun. Dah kahwin setahun almost 2 years dah. So dia trigger my emotions. Macam kita kan manusia kan. Asal ada benda juga je macam mesti nak keluarkan karya. Macam Syasha macam ada je benda keluarkan karya ke, keluarkan sesuatu ke. So benda tu macam bagi my frustration out. So lagu tu antara dilahirkan di waktu MCO. So itulah. Tapi tone suara Dr. dahsyat dia ada vibe. Siapa kalau my idol would be Dayana Faiza lah. I think she's amazing. But I mean saya dengan Dayana tu jauh lah. But dalam macam she's my definitely kalau kat Malaysia tu she's my I love her. Pernah jumpa Dayana Faiza? Pernah nampak dekat di tengah jalan exercise. Dengan masa tu nampaklah Syasha duduk dekat yang area yang orang suka exercise lah. Dekat Damansara Perdana tu ada satu hill tu. So dia adalah pernah nampak dia, pernah nampak hill. So macam like idamanku. But point kat sini ialah I love Dayang. I think Dayang is one of the best singers in Malaysia. So doktor, itu ada satu lagu lah. Mungkin ada lagu lain yang dihasilkan? Kita Dr. Syah tengah habiskan my second single. Yang itu in English. And insyaAllah kita akan pair dengan hopefully lah kita dapat this amazing rapper in Malaysia. Tapi kita tak boleh reveal lagi lah. Tak reveal lagi lah. Tapi dalam pembikinan lah. Yes. Lepas raya ni insyaAllah kita keluar lah. Mungkin bagi hint sikit berkenaan dengan apa lagunya? Okay. I'm very patriotic. Therefore lagu yang second ni dia pasal change. Dia pasal be the change. Perubahan. Be the change. So macam kita banyak sangat orang suka complain, orang suka banyak kan orang sekarang ni kalau frustrated je dia orang nak complain on internet and everything. Tapi sebenarnya kalau you complain you tak boleh mengubah apa-apa. Kalau you nak sesuatu berubah, you kena ubah. Kena buat. You yang kena buat. So lagu tu ialah untuk empower people. Kalau you if you wanna change, you can do it. Just do it. Tak sabar nak dengar lagu baru dia ni. So katanya muzik video akan disiarkan tak lama lagi dekat saluran YouTube. InsyaAllah. Boleh tahu saluran YouTube mana? Kita kita akan keluar dekat
of course kita akan keluar dekat Shasa Aziz, my own YouTube, and then also kita akan keluar dekat kita punya distributor punya Zari. Tak mana kita nak keluar nanti. Nanti kita tanya bos okay, kat mana. Faham. So dalam musik video tu ada penampilan khas siapa-siapa ataupun apa yang istimewanya musik video yang dihasilkan? Dah siap ke belum ni? Sikit lagi. Penggambaran belum lagi. Dah semua dah habis. So sekarang ni editing sebab dia ada sedikit CGI. Okay, faham. Dia sebenarnya, so apa yang specialnya? Specialnya sebab sebenarnya saya sebenarnya jiwa saya more kepada seni. So lagu tu more kepada lyrical movement. So dia ada sedikit movement, narilah in other words. Wow. So doktor akan menunjukkan sisi dia yang lain sedikit. Ada vibe menari-menari ke macam mana? Kita buat more on lyrical dance. Sebab I'm into lyrical macam mana movement. Lyrical dance? So maksudnya dia bergerak mengikut ayat. Interesting. Ya, so untuk macam dancers, bahasa isyarat. Aku nak bayang macam tu dah. Aduh, dia bukan macam tu, tapi macam tu jugalah. Dia macam contoh. Alah, macam mana? Tak, dia macam dia mau nyanyi dan nari sekali. Tengok. Susah nak explain ni. So macam of course lah, macam kalau hati tu dia macam hati. Okay, faham. Feeling lah, tapi feeling dia more kepada mengikut lyrics. So orang panggil lyrical dance. Lyrical dance. Yes. Satu kosa kata orang kata memang baru lah kita belajar hari ni. Kalau dalam dunia menari kita ada lyrical dance, kita ada hip hop, kita ada kita ada ballet and whatnot kan. So this one is lyrical dance. So exciting. Hari tu kita nak cerita sikit pasal travel. Budi pun suka travel. So excited sekarang ni. Border pun dah dibuka kan. Yes. Kita pun dah welcome. Yelah kita selepas raya lah kot kan. Kita tak nak kacau raya. Bagi Budi dah macam tadi pun sempat buat live dengan Traveloka. Dia pun ada promo-promo dia tertentu. So dah buka macam idea dah. Negara mana nak kita jenguk untuk sebab lama ni. Betul. So fikir tengok account bank kan. Siapa mana lagi? Takkanlah Singapura. Mestilah Indonesia. So saya macam Indonesia lah. Another place you want to consider is Turkey. Because lira is actually quite good for us to go. Doktor. It's my opinion. Tapi hari tu dah pergi Dubai itulah. Mungkin doktor nak share something yang macam tadi pun interesting bila doktor cakap sampai sana tak payah pakai mask apa semua. Kita pun jealous lah. Betul. I mean tapi kita orang pakailah mask. Takut kan. Tapi adalah yang pakai mask. Ramai juga pakai mask sebab kalau ikutkan dekat Dubai, the reason Dr. Shasha pergi ke Dubai is because I was with SME punya team lah. SME Yayasan Inovasi Malaysia dia put me and the team of other entrepreneurs to represent Malaysia. Kita pergi ke Expo, World Expo. So kita dapat tengok semua negara. Ya Allah, best sangat, Masya Allah, amazing sangat. Dia panggil World Expo. World Expo. So macam you explore negara, semua negara dalam 2, 3, 4, 5 hari. Dan satu tempat tu. World Expo. World Expo. So macam Dr. Shasha memang into culture. I love culture. And because I do travelog, so I want to see like macam negara where next. Kalau kita dah habis Malaysian chapter for Kembara Hutan, kita nak ke mana? Takkan nak habis kat Malaysia je kan? Kita nak travel. So so Dubai cakap pasal the environment kat sana memang sangat lively. Everything is back to normal. Macam kita kat sekarang lah kat Malaysia kan, kita dah boleh buat event dan sebagainya. So memang macam like I said lah, macam COVID tu tak wujud. Tapi of course kena jaga juga sebab ada juga kawan-kawan Dr. Shah yang kena COVID kat sana. So COVID is still there, but we just have to live with it, you know. Kalau kena quarantine, make sure kalau you dah ada vaksin semua, insyaAllah 5 hari dah baik kan. So yeah, I mean I think if you go anywhere in the world pun sekarang ni, UK ke mana ke, benda tu boleh berjadi. Sebab tu kata in the end of the day, diri you tu kena kuat dulu. Naikkan semua 3 part of your immune system. So masa pergi Dubai tu memang it was very very amazing. Kejap je, I went there for 5 days. Mostly kerja. So doktor bawa kedua-dua orang anak? Bawa anak, bawa assistant. So siang kerja, petang kita jalan. Tak so letih memang ke? tak boleh fikir. Letih tu letak tepi. Sebab opportunity nak travel tu tak tahu bila lagi. So masa tu macam like tak boleh. Kita kena explore lah. Kita explore sand dune, kita explore souk, kita explore semualah. Bawa sekali anak pergi tengok World Expo. Burj Khalifa tak sempat, tapi kita dari luar. Kita
kita pergilah Dubai Mall. Kat situ ada mall Yes, Dubai Mall. So and dia ada macam amazing. kita boleh naik atas, ada macam KL Tower ke macam mana? Kita naik atas ada tak? Yang itu Tasha tak sempat. Kita Tapi sempat ada, bawa anak tengok aquarium yang besar. Sangat-sangat. Tak payah bayar pun tak apa. You boleh tengok je kat luar. Boleh tengok dan macam like, oh my god. Macam tu. So it was amazing for me and my kids. Macam Dr. Shah, I advocate kalau boleh parents bawa anak keluar. Jangan macam sekarang kan bazar Ramadan itu macam kata bahayalah sebab ramai setengah orang. Tapi kalau boleh kita bawa anak keluar untuk luaskan pandangan mereka supaya mereka nampak dunia ni tak ada sempadan. Sebab memang Dr. Shah dari kecil Alhamdulillah my parents selalu bawa keluar sebab saya ni anak bongsu. So anak bongsu ni selalu kena ikut mana-mana abang-abang pergi belajar semua kan. So saya ni macam belajar ikutlah daripada kecil. So Alhamdulillah dari situ Dr. Shah rasa macam my vision is bigger. Memang tak cakap saya hebat, tapi saya rasa macam I see things in a bigger picture and I really wish everyone have the opportunity. So kalau boleh bawa lah anak keluar, walaupun tak payah keluar negara pun, luar negeri pun. Sebab masa Dr. Shah buat travelog tu, I think setiap negeri berbeza. Yang Malaysia ni, ya Allah indahnya Malaysia ni. So of course lah dah pergi ke Dubai. Kalau tak ambil opportunity 5 hari pun kita gunalah pagi, petang, siang, malam tu. Lepas tu balik Malaysia pingsan lah. tapi memang best. So anak-anak dapat rasa masuk ke desert, dapat rasa naik unta, dapat rasa tengok aquarium sebesar-besarnya. So benda tu bagi Syasha ialah berharga. Kita tak boleh bayar tak boleh ganti dengan duit. Experience tu kita create bonding, kita create dia punya mind, kita besarkan dia punya minda. Then of course for me semua bonding lah. Itu opportunity. Tapi kesian doktor dengan generasi yang lahir di zaman COVID-19 tu kan. Sebab yelah budak-budak kan, dia macam takkanlah duduk rumah 2 tahun duduk rumah kan. Betul. So apa yang dihadap TV, YouTube, apa semua yang nak kenal dunia lah kan. Betul. So dengan saluran tu lah dia kenal dunia. So mungkin doktor sendiri ada pengalaman untuk orang kata pendidikan kanak-kanak ni. Macam doktor sendiri mungkin ada macam menerapkan something. Kalau kita tengok dalam video IG story dekat IG doktor sendiri pun ada meletakkan caption yang menarik, macam mana nak mendidik. Yalah, kadang-kadang ibu bapa just bawa anak je kan? Tapi tak ada bonding, tak ada interaction. Bawa kau aku lah, kau macam tu. Macam bawa sendiri kan? Tapi tak ada macam ikatan antara ibu dan anak. Macam mana kita nak interact, nak memperkenalkan anak tu kepada dunia luar. So mungkin boleh share tentang tu. Okay lah, sebenarnya I'm very lucky sebab sebagai seorang audiologist, Dr. Shah memang jumpa pelbagai jenis anak-anak. So of course sebagai seorang audiologist kita kena belajar juga apa speech therapist belajar. So kita kena belajar untuk anak-anak yang special. Bila kita kena belajar pasal anak-anak special ni, kita akan jadi belajar basic balik. So sebenarnya kita yang dah dewasa ni susah nak go back to basic. Nak ajar benda-benda basic, macam mana nak pegang sudu, benda-benda basic ni kita tak ada kesabaran. So so kalau boleh sekarang ni apa yang Dr. Shah cuba kita share sikit-sikit. Macam bila kita keluar, kita jadi lebih bila kita main quality. So kita main macam contohnya baru-baru ni Dr. Shah baru share pasal accidental learning. So macam apa tu? Accidental learning ni lah belajar secara unconventional lah. Tak disengaja. Tak sengaja. So bila kita nampak spontan. So macam tapi kebanyakan ibu bapa ni buat tapi dia tak perasan buat apa dia buat. So sebenarnya accidental learning macam contohnya kita tengah drive. Okay, I spy with my magic eye a blue colour car, a blue coloured car. So dia kena pilih blue, dia tengok. So benda tu adalah belajar. Dia belajar untuk lagi alert. Ataupun macam masa kita macam kalau kita naik flight, macam itu Dr. Shah ajar anak Dr. Shah Zidan tu, how many aeroplanes are there? So dia kira lah 1. Itu yang dia kira. Dia kira tu. So itu consider as accidental learning. So bila kita nampak sesuatu kita ajar. So tak adalah macam orang kata macam kalau ibu bapa tu sibuk macam Dr. Shah, masa-masa tu kita boleh curi and kita gunakan dengan quality. So macam-macam kita boleh belajar. Anak-anak yang lebih kecil macam yang anak yang lambat bercakap, kita boleh ajar pasal take turns. Itu pun satu pengajaran. So macam bercakap pula, kita kalau boleh jangan, kalau anak-anak kecil tu kan macam kalau dia bunyi cute lah, macam dia pelat-pelat kan. Sebenarnya kita jangan encourage pelat tu. Kita betulkan ayat tu dengan ayat yang penuh. So banyak benda sebenarnya kalau boleh kita nak Dr. Shah nak ajar parents supaya spend time dengan anak tu biarlah berkualiti.
pun sekejap. So Dr. Shah ada buka satu group, it's called 1 jam bersama anak. Sebab apa tahu, setiap anak dekat WhatsApp atau dekat dalam Facebook group. I mean macam-macam lah Dr. Shah buat kan sebelum ni kan. So 1 jam bersama anak ni actually it's just simple je, nak ingatkan parents spend time 1 jam. 1 jam je yang quality tu kalau boleh. Bukanlah cakap kalau boleh, kalau you boleh spend time more, ambil lah. Tapi 1 jam tu berkualiti lah. Tapi bukan tak susah nak cakap macam tu sebab kadang-kadang ada orang ada 7 orang anak. Macam mana satu hari nak bagi 1 jam, sejam. Tapi itulah basic dia. Kata biarlah sejam dengan anak tapi sejam yang quality. Lepas tu you biarkan dia sendiri sebab dia pun anak pun kena ada masa sendiri. Kena belajar bosan. Kena belajar bosan. Kena belajar bosan dan dia sendiri kena kreatif sendiri nak buat sesuatu. So asyik tengok YouTube ni kan? Itu kalau siapa tertanya-tanya juga macam anak saudara saya kan, macam kau ni macam sampai ke dia terpaksa pakai cermin mata tau. Betul. So itu I risau macam dadah lah tu kan. Dia kena ada masa macam 2 jam dah stop. Betul. Dia kena ada resting time. Dia punya rule lah 2-2-2. 2 jam kali, 2 jam expose, 2 jam rest, 2 jam apa kan? 2 jam makan. Makan tu dah wajib. So basically itu dia punya rules lah dengan mata. Cakap pasal tablet time ni memang lebih panjang lah kita punya percakapan sebab insyaAllah lepas immune system kita nak keluarkan satu lagi produk yang boleh bantu untuk protect the eye from blue ray. So blue ray ni kita ada a few ingredients yang boleh bantu anak. Sebab apa tahu? Vitamin apa tu? Vitamin A. Biasanya kalau berkaitan mata majority is vitamin A, tapi kita ada benda-benda lain macam lutein, zeaxanthin, astaxanthin, bacopa for the brain to focus. So ini adalah our next product lah yang Dr. Shah dah study lah. I've been studying that because apa, realistically confirm laris InsyaAllah. Tapi sebab bab kalau ibu bapa kan bab kecerdasan anak, mata, saya rasa macam itu perlu. Betul. Wajib. Kenapa Dr. Shah buat juga is because my daughter, I mean rasanya banyak lah ibu bapa mungkin agree dengan Dr. Shah. Roblox je. Roblox ni satu game yang anak-anak ya. I mean this is reality. Kita macam mana cakap dulu Dr. Shah cakap jangan bagi anak pakai tablet, jangan. Tapi sebenarnya realistically anak-anak kita sekarang ni belajar pun kita ada hybrid learning, kadang-kadang kena pakai komputer. So anak-anak kita tak boleh lari daripada penggunaan phone, penggunaan tablet. Sebab kalau let's say na'udzubillah lah kalau berlaku lagi MCO, mestilah kita nak guna tablet juga untuk belajar kan dan sebagainya. So in the end of the day kita kena hidup juga dengan tablet. Tapi kita kena ada rules di mana 2 lah. 2 jam kalau 2 jam guna, 2 jam rest, 2 jam tengok benda lain, you know, and then baru kita come back lah. I think that's it. Tapi dia memang 2 rules lah. Itu tak ingat lah, but it's a 2-2-2. So macam peredaran zaman, kita ni kena adapt dengan peredaran zaman. So dengan sekarang kita nak kena hidup dengan COVID ataupun endemic. So there be it. So let's live with it, but live wisely. Kalau macam kita kena hidup dengan teknologi, so be it, but we live the right way. Macam itulah. So basically Dr. Shah nak cakap pasal children's development ni memang macam-macam lah. Sebagai seorang audiologist, kita memang kena belajar benda tu. Walaupun saya bukan speech therapist, tapi kita work with speech therapist. Bila kita jadi clinician, when I'm wearing my professional hat, kita kena kerja dengan semua orang. Kena kerja dengan pediatrician, physiotherapist, OT, speech therapist. So kita belajar dengan kawan-kawan kita, kita boleh gunakan untuk patient dan juga untuk anak kita. Dan sekarang ni untuk pesakit lah. Patient pesakit lah sama kan. Okay. So nak cakap pasal sharing macam-macam kalau boleh nak share ni kan, kita borak sama pukul 12. Tapi memang kalau cakap pasal kids, I'm very passionate about kids. And I rasa diorang ni lah pelapis kita. And kalau boleh kembali kepada travelling kan, the main thing is because saya ni anak tourism, orang kata anak tunas budaya lah, anak kebudayaan. So dulu memang my basic is budaya lah, tarian and everything. And I think benda tu pun dah hilang kat Malaysia. That's why lah ada seni dia kat situ. Sebab tu lah orang kata kalau cakap dengan my family tak percaya saya ni jadi doktor. So macam like, I mean mungkin dia orang anggap macam like kau besar nanti jadi penyanyi lah kau. Mungkin menyanyi ke, menari ke, berlakon ke. Benda tu tak susah nak pisah daripada jiwa kan. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat the best of both worlds. Medical ada, art pun ada. Ini sebab boleh multitasking guys. Alhamdulillah, itu rezeki lah kan orang kata. I mean Allah kasih rezeki. Tapi itulah nak kasih balik. That's why I really want this kids safe travel to really work, and at the same time hopefully anak-anak kita terus dapat belajar pasal budaya, not just budaya tarian, budaya Kit Melayu lah, budaya sopan santun. So benda-benda tu yang kalau boleh kita nak jom kembali hutan, dan kita punya animation ni
start sharing with our kids these values. So sebenarnya jiwa Dr. Shah ni besar, kalau benda semua benda nak buat, tamak. Tapi kita cubalah choose sikit. Tak apa, life is too short kan. So short, so pergunakanlah kan. Tapi doktor, saya ada satu soalan berkaitan dengan produk ni kan. Boleh. Kita tak boleh lari daripada kesan sampingan lah. Kadang-kadang bukan untuk kanak-kanak saja, untuk orang tua yang macam saya ni, macam-macam benda, vitamin, pil, apa semua saya makan. Tapi bila kata ada kesan sampingan yang menyebabkan buah pinggang, bila kata ada terlalu banyak vitamin C pun tak boleh juga. Akan memberi kesan ke buah pinggang. So apatah lagi yang boleh yang kita boleh relate dengan kanak-kanak ni. Mungkin doktor ada something yang boleh di-share lah jika sekiranya soalan itu diajukan. Okay, memang soalan tu bukan saja diajukan. Dr. Shasha sendiri nak make sure benda tu orang kata tak safe. Effect. So produk kita ni memang totally food based. So dia sedap tau. Dia rasa macam ini yang baru yang bukan yang mata kecerdasan otak, belum lagi. Tapi bahaya doktor, nanti kan ramai orang founder-founder yang akan keluarkan dulu. Actually ada je kat luar sana. Ada sebenarnya banyak. Macam ada je. Memang kata ikhtiar untuk mata tu macam mana dah ada dah. Cuma Dr. Shah memang nak benda tu because I know it's good for my kids. And therefore I want to share it with everybody. So if you believe in my product, be with me. Kan? Ataupun, so yang ni rasa dia manis-manis. Yang ini okay. Let me share. Ingredients dalam super ular immune booster ni, kita ada yeast beta glucan, elderberry extract, multiflora honey, colostrum and multivitamins. And kita punya sugar, kita pakai sucralose yang safe untuk kanak-kanak. Dan anak-anak autism boleh makan sebab dia takkan bagi hyper. Dia bukan gula tambahan tu. So basically, masa Dr. Shah formulate ni, I want the most natural possible. Tak ada kata dia memang bahan makanan. Semua manusia berbeza. Kadang-kadang ada yang alergik kepada walaupun benda tu natural, boleh ada alergi. Tapi ni bahan makanan sebab dia sedap. You boleh makan banyak. So you boleh makan satu kotak ni, satu botol ni, insyaAllah tak ada kesan sampingan. Tapi dalam apa-apa yang kita makan, mestilah in moderation. Betul? So kita produk untuk berapa produk ada yang di bawah doktor? Okay, sekarang ni baru immune booster ni. Ini immune booster lah. Immune booster. So hopefully next ni dah lancar lama. Ini dah lancar bulan 1 hari tu. Okay. So basically the next one is next month lah. Next month. Which is bulan 5. Bulan 5 lah. Yang kata yang untuk produk mata tu. Okay. Tapi yang kembali kepada soalan Budi tadi, pasal ingredients. Sebab dia mostly food based product. So dia selamat dimakan. Kalau kita tengok KKM pun dah bagi kita pelepasan, inilah bahan makanan. So sebenarnya kalau ikutkan, Dr. Shah selalu encourage parents, biarlah pemakanan anak kita tu lengkap, normal, cukup semua benda, protein, karbohidrat, semua benda lah, kita punya veggie, protein, karbohidrat, vitamins, fat penting. You know, not enough fat will make people sad. So you need some fat to make you happy. So fat keluarkan hormon-hormon happy. Yes. Interesting kan? So kena makan banyak sate lah ni. Tak adalah banyak. Makan semua in moderation. Lagi-lagi tengah Ramadan. Yang saya dengar yang boleh kita beri kesan kepada kita punya perasaan adalah coklat. Coklat, yes. Coklat pun lemak macam tapi dia ada satu substance yang memang membuatkan kita happy. Itu lain sikit lah. So of course that's why kita pakai cocoa. You know, it's like all natural cocoa. So produk Dr. Shah ni memang totally food based. So dia bukan bawah orang kata pharmaceutical. So dia memang selamat dimakan. Dia naik all these ingredients is to increase kita punya immune system untuk berjalan dengan lebih lancar dan full capacity. Dia macam pendengaran. Kalau you ada masalah pendengaran, you memang takkan dengar kan. So you pergi bercakap takkan dengar. So kalau immune system kita tak kuat, datang virus dia tak boleh lawan. So point kat sini ialah ingredients ni ialah natural and dia takkan affect you punya buah pinggang, insyaAllah. Tapi kalau let's say medical, macam ubat-ubat pharmaceutical, yang itu selalunya ada prescription. Makan lebih boleh merosakkan kita punya buah pinggang. Sebab tu Dr. Shah untuk kanak-kanak ni I'm very careful with ingredients. Ingredients tu biarlah selamat. Sebab kadang-kadang ada juga ingredients yang natural boleh merosakkan liver. Macam licorice extract, benda-benda macam tu kita jaga. Yang adalah beberapa natural products yang sebelum ni kita nak pakai tapi macam
side effect dia ialah boleh dengan long term ada effect. So sebab tu kita kena careful lah dengan ingredients walaupun natural. Tapi in anything pun yang kita makan, walaupun dia cakap makanan, biarlah makan in moderation. Sebab tu macam biasanya sachet tu dia dah cakap kat kotak tu 1 kali sehari. Tapi kadang-kadang saya makan 2 kali juga. Sekarang kan banyak yang founder-founder buat event, dan bila kita pergi event tu dia akan bagi produk yang macam sachet-sachet yang cecair tu. Cecair tapi dia buat sachet panjang tu kan. Itu bagus tak doktor? Itu cara dia package kan untuk makan je. So kenapa tapi kita manis. Manis itu kena tengok ingredients lah. Kalau let's say Budi nak tahu macam mana nak tahu ingredients, tengok daripada atas sampai bawah. Yang ke atas sekali tu yang paling banyak. Yang bawah sekali tu paling sikit. Faham. So that's how you read. So kalau let's say first sekali tu dah sugar, banyak lah banyak sugar. Itu kepada ibu bapa lah belajar macam mana nak baca ingredients. Sebab dulu memang Dr. Shah masa kat UK, masa dah kerja kat sana, I was working in St. Mary's Hospital. Lepas kerja, sebab kita tak ada family, we belajar formulation. So itu belajarnya, macam ni kena nak baca. Selalunya macam tu lah. So atas sekali yang paling banyak. So dia tapi masalahnya banyak benda yang saya tak faham pun. Macam bahasa-bahasa saintifik tu semua letak. Apa kata letak yang kita orang Melayu ni faham? Kalau you tengok I punya produk semua dia boleh faham. Sebab dia semua macam ni, cocoa powder, skim milk, multivitamin, yeast beta glucan. Sebenarnya kalau ikutkan one of the things yang I also want to encourage parents is to be parents, semua orang sebenarnya be a clever consumer. Kalau boleh, kalau tak sure, Google. Sekarang senang sangat. Macam dulu duduk kat UK, kita nak makan benda halal, kita tak sure, kita kena baca. Kalau kat Malaysia ni kan kita memang confirm semua halal lah. Tapi kalau kat UK tu macam ni ada bahan yang tak boleh ke. So macam apa benda ni selalu dia pakai macam something. So kita kena Google. So benda habit yang Dr. Shah dah ada kat UK tu dah bawa balik ke Malaysia. So harap-harap orang Malaysia pun boleh sebab kita ni sangat comfortable kat Malaysia. So belajar baca ingredients, belajar tengok ingredients. InsyaAllah kita akan jadi clever consumer and kita makan benda yang sihat lah, sebab kita nak pakai badan lama. Betul. Nak sihat lama macam supaya tadilah pendengaran kena sampai ke tua. Yes, betul. Yang itu betul. Kalau boleh kita nak semua deria kita berpanjangan sebab kita tak nak hidup lama tapi sakit. Doktor, kalau super ola ni orang dewasa boleh boleh. Cuma kena makan banyak je lah. Nak effect dia banyak sebab ini kan kita formulate untuk anak-anak. Dia ada portion yang sedikit. 2 biji je dah cukup untuk excite dia punya activate dia punya immune system sehari. So kalau macam ni 2 ke 7 tahun 2 biji. Kalau 7 ke 12 kena 4 biji. Naik lagi 6 biji. Macam Dr. Shah, kalau anak pergi travel, I bagi 6 biji terus. Sebab nak make sure dia betul-betul activate dia punya immune system. Tapi kadang-kadang boleh habis lah. Boleh habis paruh lah sehari sebab dia memang rasa sedap kan. So kan, dia macam gula-gula, menggantikan gula-gula lah. So macam my sister, dia akan makan sebab kalau dia rasa nak some chocolate, makanlah ni sebab nak jaga beratnya badan kan. Instead of makan like Ferrero Rocher, dia makan benda ni. Gitu. Okay doktor, 1 jam dah kita. Itulah, seronok produk ni. Nanti datang lagi kalau ada produk baru. InsyaAllah. Okay. Akhir sekali lah mungkin kata-kata akhir daripada doktor, pesanan untuk penonton-penonton kita, yang mana sekarang ni pun memang ramai yang excited, walaupun tengah berpuasa pun ramai kita kalau tengok atas jalan raya tu memang berderet-deret kereta. Maksudnya adalah tu macam something yang kita faham sama ada pekerjaan mereka telah diteruskan seperti biasa, boleh pergi jalan-jalan kan, dan kita pun excited nak balik raya nanti. Dah tak lama lagi dah, walaupun ni hari yang nak masuk hari ketiga kita berpuasa, tapi rasanya masing-masing dah orang kata dah buka mata celik mata nak pakai baju raya apa, macam mana nak balik raya nanti kan. So mungkin kata pesanan daripada doktor sendiri ialah kita kena alert sepanjang perjalanan kita balik kampung tu pun mungkin pelbagai benda yang boleh berlaku. Keselamatan adalah sangat penting, dan yang mana kebanyakan sekali ibu bapa macam ignore benda tu kan. Kadang-kadang kita tengok kan, macam video-video yang viral tu kan, macam anak-anak keluar daripada rumah atas jalan raya. Dan banyak lagi lah benda-benda yang viral melibatkan anak-anak kita kan. So kita tak nak benda buruk berlaku untuk sepanjang perayaan kita nanti kan. Betul-betul. So I think mungkin ada pesanan kembali kepada kempen yang Dr. Shah nak pushkan. Kids safe travel in general is actually not just travel
pergi holiday, travel ke sekolah, travel ke balik kampung, travel pergi tuition. Semua tu kita kena, orang kata, be safe. Definitely bila cakap pasal safe ni, kita tengok holistik lah. Semua benda dari segi, orang kata, keselamatan diri, keselamatan badan, keselamatan apa yang anak-anak tengok. Kita kena pantau. Sebab sekarang ni semua benda nak dapat senang. Dalam YouTube hujung jari. Dalam YouTube, bukan YouTube je, dalam chat room macam-macam dia orang boleh dapat. So nak jadi ibu bapa untuk zaman sekarang ni, dia lebih mencabar. So Dr. Shah berdoa dan harap yang dengar ni, yang bersama kita ni, semoga dilindungi. Tapi kita juga kena, kita doa juga, tapi kita kena usaha. We have to work harder lah, especially sekarang ni kena kerja keras untuk dapatkan duit, kena kerja keras jaga anak-anak, kena kerja keras semua benda lah. Macam kalau ibu-ibu kena kerja keras jadi cantik. So semua benda kena kerja keras. So don't give up in doing whatever you do. Kena, orang kata, usaha, tapi kena ada masa untuk diri sendiri. Ibu-ibu dan bapa-bapa time-time COVID ni, tak tahulah, I think I work harder. I think I work hardest during MCO. And boleh nampak lah. Sekarang ni baru boleh bernafas sikit sebab semua benda dah start bergerak. Stabil seperti biasa. Stabil sikit, hopefully stabil lagi. Tapi kalau ibu-ibu jaga your mental health. Mesti ada masa untuk diri sendiri. Bila kita sihat, kita ada masa untuk jaga anak kita. Untuk fokus kepada anak kita sebab kita dah jaga diri kita. So that's number one. Number two, definitely kalau kita bawa anak kita keluar, make sure dia kita dah siapkan dia dari segi immune system. Macam Dr. Shah cakap tadi, ada 3 jenis immune system. So make sure ada 3 lah, yang innate, dia punya passive and active. Maksudnya kalau boleh dapat vaksin, ambillah vaksin. Kuatkan badan anak kita dengan vaksin. Kalau terkena COVID, at least dia mungkin tak sakit lama. Ambillah immune booster, supaya immune booster ni macam ni, dia tak ada macam Dr. Shah buat ni, dia tak ada vitamin C. Dia ada vitamin C, tapi vitamin C dia tak banyak. Tu nampak warna kuning tu biasanya vitamin C lah. Macam kotak warna kuning ni vitamin C lah dia. Itulah. Tapi ni kita buat multivitamin. So mesti ambil juga vitamin C. Orang kata kena bendahkan matahari supaya kita dapat vitamin D. So memang orang kata kena keras sikit lah ibu bapa. Tapi basically naikkan immune system anak kalau nak balik kampung, semua-semua tu. And then other than that, basically kita kena ajar anak kita untuk jaga SOP. SOP itu sangat penting lah. Mask tu definitely jaga penjarakan sosial. Dan kita pun sekarang ni macam banyak orang mungkin banyak orang terdesak. So sekarang ni orang kata banyak benda yang menakutkan. Scammer. So scammer ke macam-macam itu ada anak-anak ada anak hilang kan, nervous saya dengar. So kita kena ajar anak kita untuk tahu menjaga diri. Jangan cakap dengan strangers. Kata know where your private part is to protect yourself. So 3 benda tu lah, safe travel dari segi luaran dan juga dalaman. And of course bila cerita luaran ni, matahari masih lagi matahari, so pakailah sunscreen. So kalau boleh semua benda macam-macam nak cakap. Tapi kalau kita boleh 3 benda lah. Jaga 3 benda. Dah kata safety ni, banyak benda yang kita kena cover kan. So segala itu akan diceritakan secara lebih detail lagi dalam kempen yang akan dilancarkan pada 10 hari bulan nanti. So you guys jangan lupa untuk follow dululah. Like Facebook Ola dan Oli, di mana akan adanya, InsyaAllah akan adanya siaran langsung dengan orang kata dengan jayanya. Kita ucapkan semoga perjalanan majlis itu nanti orang kata dipermudahkan. Amin, dan amin. Kita ucapkan tahniah lah untuk Dr. Sasha yang kata tadi sangat bekerja keras. Inilah kesannya dengan pandemik COVID-19 telah membuka jalan rezeki lah juga kan untuk kita semua. Dan ini satu langkah yang bagus lah, kempen seperti ini yang mana tak ramai ibu bapa kita alert. Yalah, sekarang dah excited nak keluar rumah apa semua kan, dah lupa pula apa dia punya step-step yang kita perlu orang kata pertahankan ataupun protect our kids. Sebab bila kita excited kita lupa. So itulah pasal. Prepare dulu lah. Kalau nak travel tu kita kena ada checklist. Checklist, yes guys, checklist dah sekarang ni. Kita bukan macam okay, ni ada semua. Okay. Alright.
guys, kita jumpa lagi di podcast Borak Sini habis ini dengan selebriti ataupun individu yang lain pula. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak lah untuk Dr. Sasha. Tak sangka so much. tak sangka banyak sharing. Aku duk fikir sebelum ini macam apa aku nak cakap dengan Dr. Sasha selain daripada sebenarnya apa yang menarik tadi, kita dah borak pasal kesihatan telinga guys. So lepas ni aku pun dah macam okay, selain daripada kesihatan mata dan sebagainya, kesihatan telinga pun penting ya. So nanti kita akan jumpa Dr. Sasha dekat klinik dia. Kita test telinga aku ni macam mana. Mari. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Thank you so much melapangkan for masa. having me. You guys jangan lupa like, share dan komen, dan jangan lupa untuk pergi juga dekat IG Dr. Sasha. Silakan. Shasa Aziz. Itu je IG I. Search je. Dan jangan lupa untuk macam tadi yang Budi cakap, Oli. Facebook Ola dan Oli. Alright guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. This is